Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang berada bersama-sama kita pada hari ini. Untuk pengetahuan, saya Nur Izzati binti Anwar akan menjadi moderator bagi forum kita pada hari ini. Topik forum kita pada hari ini adalah konsep perpaduan kaum di Malaysia, cabaran dalam konteks ekonomi dan pendidikan. Untuk makluman semua, pada hari ini kita bawakan 4 orang panel yang bukan calang-calang untuk kita bahaskan topik kita pada hari ini. Panel pertama kita ialah Profesor Madya Dr. Nur Syahira binti Osmawi selaku pensyarah daripada Fakulti Sumber Manusia Universiti Sains Malaysia. Panel kita yang kedua adalah Profesor Dr. Nur Atikah binti Jamil selaku pensyarah daripada Fakulti Pengajian Sosial Universiti Kebangsaan Malaysia. Panel kita yang ketiga adalah Profesor Madya Dr. Nur Afiqah Musfirah binti Muhammad Nasrul selaku pensyarah kanan daripada Fakulti Pengajian Sosial Universiti Putra Malaysia. Dan panel kita yang terakhir adalah Profesor Madya Dr. Dalilah Hani binti Daniel Arif selaku pensyarah kanan bagi Fakulti Pengurusan Awam di Universiti Utara Malaysia. Jadi apa khabar panel-panel kita, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah, untuk makluman semua, sebelum saya memulakan perbincangan, izinkan saya untuk mengupas serba sedikit mengenai topik forum kita pada hari ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa Malaysia merupakan satu negara yang unik kerana terdiri daripada komposisi penduduk yang berbilang kaum dan kita hidup dalam masyarakat yang majmuk. Perpaduan pula merupakan satu keadaan di mana rakyat yang terdiri daripada ras dan juga agama yang berbeza hidup dalam keadaan yang aman dan bersatu padu. Namun, kita ingin melihat sejauh manakah perpaduan kaum di Malaysia ini memberi cabaran, terutamanya dalam konteks ekonomi dan juga pendidikan. Baiklah, jika panel sudah bersedia, marilah kita mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan ini saya tujukan kepada Profesor Syahira. Menurut pandangan Prof, apakah yang dimaksudkan dengan konsep perpaduan kaum itu sendiri? Silakan Prof. Terima kasih pengerusi majlis. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu, rakan-rakan panel yang lain, seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang tajuk ini, terlebih dahulu kita haruslah memahami dahulu apakah itu maksud perpaduan sebelum menjelaskan dengan lebih mendalam apakah itu maksud perpaduan kaum. Pada pendapat saya, perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti serta nilai bersama dan perasaan cinta dan banggakan negara. Dalam kata lain, perpaduan kaum merupakan salah satu proses menyatupadukan seluruh kaum dan menyatupadukan seluruh masyarakat dan juga negara. Hal ini kerana sebuah masyarakat Malaysia merupakan masyarakat yang berbilang budaya yang terkenal dengan agama dan kepelbagaian orang asli. Malaysia juga menerima dan menghormati pelbagai kepercayaan budaya dan juga tradisi. Namun, memandangkan Islam adalah agama yang dianuti oleh majoriti rakyat Malaysia sejak awal pembentukan negara bangsa, Islam telah ditetapkan sebagai agama persekutuan dan menjadi pentadbiran bagi negeri. Oleh itu, perpaduan sosial juga memainkan prinsip yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat saya rumuskan di sini ialah perpaduan memainkan peranan yang amat penting bagi memajukan kestabilan serta kemajuan negara. Hal ini kerana sejak merdeka lagi, kerajaan telah memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Justru itu, semangat perpaduan yang dipupuk dalam kalangan masyarakat Malaysia adil dan juga bertujuan untuk memakmurkan negara. Seterusnya, justru itu juga jika tiada perpaduan kaum di Malaysia, wawasan 2020 yang ingin dicapai bagi kemajuan negara bagi saya tidak akan menjadi kenyataan. Sekian, itu saja dari saya. Okay, baiklah. Terima kasih Prof. Syahira. Okay, di sini apa yang dapat saya rumuskan bahawa perpaduan adalah satu proses untuk kita nak menyatupadukan masyarakat dan juga untuk kita memacukan kestabilan negara. Okay, terima kasih Prof. Terusnya saya ingin bertanyakan kepada
panel kita yang kedua iaitu Profesor Atika. Apakah antara cabaran-cabaran yang dihadapi dalam konteks ekonomi disebabkan oleh konsep perpaduan kaum yang telah wujud di Malaysia? Silakan Prof. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada pihak moderator kerana telah menjemput saya untuk memberi sedikit informasi yang perlu dihuraikan kepada para penonton sekalian. Baiklah, perpaduan adalah konsep yang bermakna di negara kita sebagai satu entiti yang tidak berbelah bahagi. Di sini dapat kita rumuskan bahawa untuk mencapai perpaduan kaum bukanlah perkara yang mudah. Ianya adalah lebih kompleks dan mempunyai banyak cabaran. Oleh itu, kita perlu memahami bentuk cabaran yang wujud bagi mengatasi masalah perpaduan kaum ini. Jika kita lihat cabaran perpaduan kaum dalam konteks ekonomi, terdapat dua cabaran yang ingin saya kupas iaitu diskriminasi dan jurang dominasi ekonomi. Dalam sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia, diskriminasi sudah pasti memberi kesan yang sangat buruk kepada rakyat dan juga negara. Secara umumnya, rakyat Malaysia amat bertuah kerana Malaysia tidak mengalami diskriminasi besar seperti penafian hak pendidikan. Setiap warga negara dilindungi oleh undang-undang dan perlembagaan. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat beberapa jenis diskriminasi lembut. Sebagai contoh, yang saya ingin nyatakan adalah dari segi ketika kita ingin mencari pekerjaan. Ia sering muncul dalam akhbar dan akhbar tempatan di mana majikan menetapkan syarat diskriminasi seperti keutamaan akan diberikan kepada calon yang hanya mahir dalam bahasa Mandarin sahaja. Namun demikian, kita tidak boleh berprasangka bahawa semua majikan yang terdiri daripada pelbagai kaum ini mengamalkan diskriminasi lembut seperti ini. Ia mungkin hanya berlaku di peringkat individu sahaja. Seterusnya, ialah jurang dominasi ekonomi. Jika kita lihat dari zaman penjajahan British, kaum Melayu menjadi petani dan nelayan. Kaum India pula diletakkan di ladang getah dan kaum Cina bekerja sebagai pedagang dan melakukan peleburan. Akibat dasar penjajahan dahulu, kesannya masih dapat kita lihat sampailah sekarang di mana sektor perniagaan masih didominasi oleh kaum Cina dan kebanyakan orang India masih tinggal di ladang. Rentetan senario ini telah menyebabkan interaksi sosial di antara mereka terbatas. Kesannya, perasaan prasangka dan perkauman akan menjadi semakin kuat dan menebal di antara sesama kaum yang menyukarkan proses perpaduan. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih Prof di atas penerangan dan penjelasan sebentar tadi, di mana saya tertarik dengan apa yang Prof katakan bahawa untuk mencapai perpaduan kaum bukanlah satu perkara yang mudah dan ia merupakan satu yang kompleks. Dan kita perlu memahami apakah cabaran yang kita hadapi dalam konteks perpaduan kaum, di mana cabaran yang pertama yang telah dinyatakan oleh Profesor Atika adalah diskriminasi dan yang kedua adalah jurang dominasi ekonomi. Okey, baiklah. Seterusnya kita beralih kepada panel kita yang ketiga iaitu Profesor Afika. Okey, saya ingin bertanyakan kepada Prof. Apakah kesan-kesan perpaduan kaum yang ada di Malaysia kepada ekonomi negara? Silakan Prof. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diberikan. Jadi, jika kita bicara mengenai kesan perpaduan kaum dalam konteks ekonomi, kita dapat lihat daripada sudut positif dan juga negatif. Jadi daripada sudut positif, perpaduan kaum yang baik akan melahirkan keharmonian dan kesejahteraan antara kaum yang mana akan mengurangkan pergaduhan dan perselisihan faham antara kaum yang berbeza. Jadi ini akan bawa kepada kelancaran dan juga peningkatan ekonomi negara Malaysia. Hal ini akan menarik perhatian para pelabur untuk datang melabur di Malaysia sekaligus akan meningkatkan kadar pelaburan Malaysia dengan adanya penambahan para pelabur asing. Jadi perkara tersebut berlaku kerana para pelabur asing dapat melihat keteguhan perpaduan kaum yang mana akan meyakinkan para pelabur asing tentang keselamatan dan juga keuntungan yang mereka akan dapat dengan adanya keseimbangan hubungan perkauman dan juga politik negara kita. Jadi ini akan menyebabkan para pelabur berani untuk mengambil risiko untuk melabur dalam negara Malaysia. Jadi perpaduan kaum yang utuh bukan saja dapat menstabilkan ekonomi, malah dapat menjana pendapatan negara. Namun begitu, jika dilihat pula daripada sudut yang negatif, perpaduan kaum yang mana merangkumi kaum-kaum yang berbeza akan mendatangkan kesan daripada sudut penghususan dalam satu bidang dalam sektor ekonomi. Seperti telah dinyatakan oleh Profesor Nur Atika sebelum ini, hal ini dapat dilihat jelas pada masa sekarang di mana kaum Cina dilihat telah memonopolikan sektor ekonomi dalam bidang perniagaan. Jadi ini telah menyebabkan ketidakseimbangan dalam penglibatan setiap kaum dalam bidang ataupun sektor ekonomi negara. Jadi hal ini juga akan beri kesan kepada pengeluaran produk ataupun barangan daripada setiap kaum di pasaran yang mana kebanyakan produk tersebut akan dikeluarkan oleh satu kaum sahaja.
Jadi ini akan menjejaskan pengeluaran barangan atau produk yang sepatutnya sama rata kepada pengguna yang merangkumi kaum yang berbeza-beza. Oleh itu, kesan negatif perpaduan kaum dalam konteks ekonomi lebih tertumpu kepada ketidakseimbangan sesuatu bidang dalam sektor ekonomi dan juga ketidakseimbangan dalam pengeluaran barang buatan pelbagai kaum di Malaysia. Itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih Prof di atas penerangan sebentar tadi di mana Prof ada menyatakan bahawa terdapat kesan positif dan juga negatif tentang perpaduan kaum yang ada di Malaysia dalam sudut ekonomi negara, di mana daripada sudut yang positif ia boleh melahirkan keharmonian dan kaum di negara, dan daripada sudut yang negatif ianya berlaku ketidakseimbangan penglibatan kaum dalam ekonomi, di mana ia boleh menjurus kepada kesan yang tidak baiklah untuk ekonomi negara kita. Okey, baiklah. Seterusnya saya ingin bertanyakan kepada panel kita iaitu Prof Dr. Dalila. Okay, menurut pandangan Prof, bagaimanakah cara untuk kita nak mengatasi masalah yang timbul dalam konteks ekonomi? Silakan Prof. Terima kasih Saudari Pengerusi Majlis atas soalan yang bernas sebentar tadi. Jadi, hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang kita sedia maklum, Dasar Ekonomi Baru DEB merupakan dasar yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak iaitu Perdana Menteri Malaysia kedua pada tahun 1970 selepas negara dikejutkan dengan peristiwa 13 Mei 1969. Siapa sangka bahawa peristiwa urusan kaum ini merupakan kejutan sosiopolitik terhadap kehidupan masyarakat majmuk di negara kita yang dipisahkan jurang sosioekonomi yang sangat ketara oleh penjajah tanpa diatasi sepenuhnya oleh pemimpin terdahulu. Okey, atas dasar demi kemakmuran dan keamanan yang perlu dikekalkan, maka kerajaan telah mengambil langkah bijak dengan usaha untuk mengagihkan kekayaan negara kepada semua kaum, terutama kaum Bumiputera yang jauh ketinggalan dalam menikmati kemakmuran dalam negara sendiri menerusi DEB. Jadi pada pendapat saya, strategi-strategi yang disusun oleh DEB dapat membantu untuk mengatasi masalah yang timbul berkenaan perpaduan dalam konteks ekonomi. Antaranya dengan meluaskan peluang-peluang pekerjaan bagi semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum juga dilaksanakan dalam strategi membasmi kemiskinan. Kerajaan telah membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada semua kaum tanpa terikat lagi dengan dasar ekonomi pecah dan perintah penjajah. Maknanya kaum Melayu diberi peluang luas untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan bidang-bidang yang lain. Yang sebelum ini kaum Melayu amat terikat dengan kegiatan pertanian sara diri di luar bandar. Begitu juga dengan kaum lain seperti China dan India turut diberi peluang untuk menceburkan diri dalam bidang ekonomi lain seperti bidang perkhidmatan dan perindustrian. Di samping itu, kerajaan juga telah menggalakkan penyertaan semua kaum dalam sektor-sektor yang berpotensi tinggi dan daya pengeluaran tinggi seperti perniagaan, perindustrian dan juga perkhidmatan. Hal ini bertujuan agar rakyat Malaysia yang mempunyai modal yang besar digalakkan untuk menceburkan diri dalam bidang yang berpotensi tinggi sekaligus membantu pembangunan ekonomi negara dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada semua kaum. Perkara ini sekaligus dapat mengatasi masalah perpaduan kaum kerana semua kaum diberikan hak sama rata dari segi pekerjaan maupun perniagaan. Oleh itu, tidak akan ada lagi pergaduhan di antara kaum yang berbeza tentang hak yang diberikan kepada mereka. Itu sahaja daripada saya. Kita kembali kepada Pengerusi Majlis. Okay, baiklah, terima kasih Prof di atas pendengar sebentar tadi, di mana antara cara untuk kita mengatasi masalah yang timbul dalam konteks ekonomi adalah melalui dasar ekonomi baru yang telah diperkenalkan oleh kerajaan, di mana dasar ekonomi baru atau DEB ini boleh membantu untuk mengatasi masalah ataupun kelompongan ekonomi disebabkan oleh kepelbagaian kaum yang wujud di Malaysia. Terima kasih Prof. Okay, baiklah, jika tadi kita telah mengupas tentang konsep perpaduan kaum dan juga kita lihat daripada sudut ekonomi, maka sekarang kita beralih pula kepada konteks pendidikan. Okay, saya ingin bertanyakan soalan kepada Prof Atikah. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi di dalam konteks pendidikan disebabkan oleh konsep perpaduan kaum di Malaysia? Silakan Prof.
Terima kasih, soalan yang sangat menarik dari saudari moderator. Berbalik kepada soalan saudari iaitu cabaran perpaduan kaum dalam konteks pendidikan. Di sini ingin saya tegaskan bahawa cabaran pendidikan terhadap perpaduan kaum adalah berpunca daripada proses sosialisasi yang terhad dan sistem persekolahan yang pelbagai aliran. Mengapa saya mengatakan bahawa proses sosialisasi yang terhad menjadi cabaran terhadap perpaduan kaum? Ini kerana kebanyakan orang Melayu, Cina dan India hanya membesar dalam lingkungan kaum mereka saja. Mereka telah dibiasakan dengan persekitaran kaum mereka sehingga tiada interaksi bersama kaum-kaum yang lain. Rasional proses sosialisasi prima ini dapat diterima kerana pada peringkat awal sudah pasti setiap ibu bapa mahukan anak-anak mereka untuk memahami nilai-nilai dan norma-norma sosial kaum mereka agar identiti mereka sebagai Melayu, Cina atau India terpelihara. Namun begitu, seperti yang dinyatakan sebelum ini, proses sosialisasi sekunder ini amat penting untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Hal ini menyebabkan proses sosialisasi pada peringkat ini menjadi terhad. Selain itu, sistem persekolahan pelbagai aliran merupakan cabaran kedua yang menyebabkan jurang perpaduan kaum di Malaysia. Sehingga kini, Malaysia masih meneruskan kesinambungan sistem persekolahan lama dengan mengekalkan sekolah kebangsaan Cina dan juga sekolah kebangsaan Tamil. Isu tentang sistem persekolahan ini sering dibincangkan dan diperdebatkan, namun penyelesaian untuk mengubah sistem persekolahan baharu masih belum menemui titik yang terang. Hal ini kerana isu sistem persekolahan merupakan isu sensitif dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak mudah untuk mendapat penerimaan daripada mereka yang berbeza pandangan dan minat. Pelaksanaan sekolah satu aliran tidak akan menyebabkan hilangnya identiti kaum tertentu. Malah ia akan terus menyemai semangat perpaduan yang jitu dalam masyarakat Malaysia. Masyarakat Cina, India dan semua kaum masih boleh mengakalkan penggunaan bahasa ibunda mereka walaupun mereka belajar di sekolah yang sama aliran. Di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, bilangan pelajar Melayu terlalu kecil jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah kebangsaan yang lain. Keadaan ini telah menunjukkan betapa luasnya jurang antara pelajar Melayu, Cina dan juga India. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih Prof di atas penerangan sebentar tadi. Di mana Prof menyatakan bahawa berlakunya cabaran daripada sudut pendidikan adalah disebabkan oleh proses sosialisasi yang terhad dan juga wujudnya sistem persekolahan pelbagai aliran, di mana pada masa kini kita dapat lihat lagi masih wujudnya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil, di mana ianya boleh menjerumus kepada memberi cabaran kepada dari sudut pendidikan. Okey, baiklah, seterusnya kita kembali kepada panel kita iaitu Prof Afiqah. Okey, apakah kesan-kesan perpaduan kaum yang ada di Malaysia kepada pendidikan negara? Silakan Prof. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan tersebut. Jadi daripada konteks pendidikan, kesan positifnya ialah perpaduan kaum di Malaysia telah mewujudkan peluang pendidikan kepada setiap kaum di Malaysia. Hal ini kerana pihak kerajaan tidak mengehadkan kemasukan pelajar daripada kaum tertentu ke sekolah-sekolah, malah memberikan keadilan dan juga hak sama rata bagi semua kaum untuk mendapatkan pendidikan di Malaysia. Jadi sebagai contoh, kanak-kanak berumur 7 sehingga 12 tahun daripada pelbagai kaum masih dapat mendaftarkan diri ke sekolah-sekolah yang dipilih di Malaysia seperti sekolah rendah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil tanpa sebarang sekatan. Jadi hal ini dapat diaplikasikan di Malaysia kerana keharmonian dan kepelbagaian kaum di Malaysia yang mana saling menghormati dan juga bertolak ansur antara satu sama lain. Selain itu, pergaulan antara pelajar yang baik dan harmoni di sekolah akan mengajar para pelajar pengetahuan tentang sesuatu kaum di Malaysia, terutamanya berkenaan dengan latar belakang dan juga budaya sesuatu kaum. Ini juga akan mendedahkan diri pelajar dengan bahasa daripada kaum yang lain seperti bahasa Melayu, Mandarin dan juga Tamil. Hal ini sekaligus akan mendorong para pelajar untuk mempelajari dan juga menguasai sesuatu bahasa selain bahasa ibunda mereka sendiri. Hal ini kena adanya komunikasi dan juga fahaman antara kaum yang berlainan ketika belajar di sebuah sekolah, terutamanya sekolah jenis kebangsaan. Jadi hal ini sedikit sebanyak akan meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia dengan yang mana memberi fokus kepada penguasaan bahasa daripada setiap kaum yang mana dilihat sebagai sesuatu yang berharga pada masa sekarang.
Ini juga merupakan suatu kualiti yang diinginkan dalam diri pelajar sebagai rakyat di sebuah negara berbilang kaum. Walau bagaimanapun, masih terdapat kesan negatif perpaduan kaum dalam konteks pendidikan. Yang mana perpaduan kaum merangkumi kaum yang berbeza ini akan mewujudkan jurang pendidikan antara kaum seperti mana yang telah dinyatakan oleh Profesor Nur Atika sebelum ni, kerana masing-masing ingin mengekalkan bahasa ibunda masing-masing. Seperti yang kita ketahui, wujudnya sekolah-sekolah mengikut aliran yang mana sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga Tamil yang mana sangat menekankan pembelajaran menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Jadi ini sekaligus akan mewujudkan ketidaksamaan sesi pembelajaran di sekolah-sekolah di Malaysia. Kesan ini jelas dilihat kerana setiap kaum akan mementingkan cara pembelajaran tersendiri mengikut kaum masing-masing yang mana akan membawa kepada perubahan yang drastik kepada sistem pendidikan di mana setiap kaum ingin menguntungkan kaum masing-masing dalam bidang pendidikan. Jadi ini akan membawa kepada wujudnya sistem pendidikan yang dikatakan berat sebelah yang mana memihak kepada satu kaum sahaja berbanding merangkumi secara menyeluruh keperluan pembelajaran bagi semua kaum di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih Prof di atas penerangan sebentar tadi di mana Prof ada menyatakan bahawa terdapat kesan yang positif dan juga kesan yang negatif. Di mana kesan yang positif adalah dapat mewujudkan peluang pendidikan setiap kaum. Di mana kita dapat lihat bahawa setiap kaum memiliki hak yang sama rata untuk mendapatkan pendidikan di negara kita. Dan daripada sudut yang negatif pula, berlakunya jurang pendidikan disebabkan oleh perbezaan bahasa ibunda dan masih wujudnya sekolah pelbagai aliran. Okay, terima kasih Prof di atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin bertanyakan kepada panel kita iaitu Profesor Danila. Menurut pandangan Prof, bagaimanakah cara untuk kita mengatasi masalah yang timbul dalam konteks pendidikan? Silakan Prof. Okey, terima kasih sekali lagi kepada pengurusi majlis kita atas soalan sebentar tadi. Okey, jadi hadirin dan hadirat sekalian, sistem pendidikan adalah asas yang penting kepada pembangunan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Setiap dasar yang dilaksanakan perlulah selari dengan keperluan Malaysia yang merupakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Secara umumnya, pendidikan boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu kategori pertama ialah pendidikan formal, manakala kategori kedua ialah pendidikan tidak formal. Jadi, pendidikan formal berlaku di sekolah dan institusi pendidikan, sedangkan pendidikan tidak formal berlaku melalui penlibatan ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Jadi, pada hari ini saya akan menceritakan dengan lebih lanjut tentang pendidikan formal. Okay, perpaduan negara merupakan satu daripada 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Aspirasi ini menekankan kepada sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Okay, dalam usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar, sukatan pelajaran boleh diperkenalkan dengan topik-topik bertemakan perpaduan yang menyentuh berkenaan hubungan etnik dan agama dalam konteks masyarakat majmuk. Ini bertepatan dengan objektif khusus pertama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang memberi penekanan untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid. Jadi topik-topik perpaduan boleh diserapkan dalam mata pelajaran sedia ada seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam. Di samping itu, menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kurikulum pendidikan agama Islam bagi murid Islam dan kurikulum pendidikan moral bagi murid bukan Islam akan diperkukuhkan supaya merangkumi tumpuan yang lebih kepada pemahaman tentang nilai-nilai perpaduan dan hubungan baik sesama insan. Topik-topik berkenaan boleh dikaitkan dengan prinsip-prinsip rukun negara yang merupakan kunci kepada perpaduan di negara kita. Okey, selain pendekatan dalam bilik darjah, penerapan nilai-nilai perpaduan boleh diperkukuh melalui aktiviti-aktiviti kurikulum yang melibatkan aktiviti persatuan dan pakaian beruniform seperti pengakap, pandu putri dan lain-lain. Malahan, pendekatan melalui aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah yang berkonsepkan experiential learning dan menekankan amali dipercayai lebih berkesan berbanding pembelajaran dalam bilik darjah. Sehubungan dengan itu, pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan dengan melibatkan pelajar pelbagai kaum dari sekolah yang sama maupun dari sekolah yang berbeza berdasarkan demografi di suatu tempat atau darjah. Pihak Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional serta pihak pengurusan sekolah harus berperanan untuk membolehkan aktiviti sedemikian dijalankan.
Bukan itu saja, kerajaan juga perlu memfikirkan satu cara di mana mereka dapat meletakkan pelajar-pelajar daripada pelbagai kaum di satu sekolah supaya matlamat untuk menyatukan dan mengintegrasikan kaum dapat dicapai. Hal ini kerana kewujudan sekolah yang pelbagai aliran telah menjejaskan perpaduan kaum di Malaysia. Sekolah merupakan tempat bermulanya masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa bertemu untuk saling mengenali. Dari ketika itu, mula wujud hubungan antara masyarakat dan seterusnya membina perpaduan nasional yang kukuh. Justru, ia juga dapat mengubah persepsi generasi muda dan menghapuskan isu perkauman. Itu sahaja sedikit sebanyak perkongsian yang dapat saya berikan pada hari ini. Kita kembali kepada Prof. Aziz. Terima kasih. Terima kasih Prof di atas penerangan sebentar tadi. Saya setuju ya dengan apa yang dikatakan Prof Dalila di mana pendidikan adalah asas kepada pembangunan masyarakat. Dan kita dapat lihat melalui penjelasan Prof bahawa terdapat pelbagai cara terutamanya dari sudut pendidikan formal yang boleh membantu kita untuk mengatasi masalah yang timbul dari segi konteks pendidikan. Baiklah. Seterusnya kita telah sampai kepada soalan kita yang terakhir iaitu saya ingin ajukan kepada Profesor Syairah. Pada pandangan Prof, apakah Prof bersetuju bahawa cabaran akibat daripada perpaduan kaum ini boleh menjejaskan keharmonian dan juga kesejahteraan negara kita? Silakan Prof. Pada pendapat saya, cabaran daripada perpaduan kaum ini memberi kesan dalam konteks ekonomi dan juga pendidikan perpaduan kaum di Malaysia di mana telah mendatangkan kesan yang positif dan juga negatif seperti yang dikatakan oleh panel sebelumnya. Perpaduan kaum yang baik akan melahirkan keharmonian dan kesejahteraan antara kaum dengan mengurangkan perpaduan atau perselisihan faham antara kaum. Selain itu juga, perpaduan kaum di Malaysia telah mewujudkan peluang pendidikan kepada semua kaum di Malaysia. Hal ini kerana pihak kerajaan akan memberikan keadilan dan hak yang sama rata bagi semua kaum untuk mendapatkan pendidikan di Malaysia. Tuntasnya, dapat saya katakan bahawa perpaduan adalah sesuatu yang melibatkan masyarakat untuk mempunyai identiti dari kalangan yang berbeza etnik dalam sesebuah negara. Perpaduan juga dapat mengukuhkan keselamatan negara daripada ancaman luar serta ancaman dalam. Sebagai contohnya, masyarakat Malaysia telah menjadi tunggak utama dalam negara untuk menggalakkan serta mengekalkan perpaduan kaum. Hal ini adalah untuk mencapaikan matlamat negara di mana kita mahu mendapatkan status negara maju untuk memastikan kestabilan negara serta perpaduan pembangunan ekonomi menjadi kukuh. Sekian daripada saya. Okay, baiklah, terima kasih Prof di atas penerangan sebentar tadi di mana apa yang dapat saya rumuskan di sini adalah meskipun terdapatnya cabaran-cabaran, namun jika setiap pihak memainkan peranan yang penting, maka keharmonian dan juga kesejahteraan negara dapat dicapai dengan baik. Baiklah, terima kasih Prof di atas penerangan sebentar tadi. Akhirnya kita telah sampai ke penghujung forum kita. Sekali lagi saya ingin ucapkan kepada keempat-empat panel kita pada hari ini, jutaan terima kasih ya atas kesediaan untuk hadir dan juga berkongsi dengan kita topik yang menarik pada hari ini. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya untuk memohon maaf andai terdapat khilaf sepanjang saya mengendalikan forum ini. Sekian sahaja daripada saya dan saya sudahi forum ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.